Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan sambung kepada subtopik 2.3 iaitu reka bentuk elektrik. So, untuk hari ini kita akan capai dua standard pembelajaran lah iaitu 2.3.4 iaitu kita akan menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang akan kita buat. Yang kedua iaitu 2.3.5 kita akan analisis elemen sistem elektrik dan gadget yang dihasilkan. Ingat lagi elemen kita dah belajar sebelum ni ada 4. So daripada satu gambar kita akan kenal pasti elemen bagi setiap sistem elektrik. Okay, so first kita akan pergi kepada 2.3.4 iaitu menghasilkan lakaran. So dalam RBT memang semua benda kita sebelum kita buat benda tu kita kena buat lakaran. Bila kita dah lakar, kita analisis, barulah kita pergi kepada pembinaan. Sama juga macam sebelum ni iaitu tentang mechanical dan sebagainya lah. Okay, first ialah lakaran. Kita kena pergi menghasilkan lakaran. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 69. Kenapa lakaran? Okay, lakaran ini dia dibuat sebelum pembinaan sesuatu gadget. Sesuatu barang yang kita nak buat, kita kena design dulu. Okay, so kenapa lakaran litar perlu dibuat sebelum membuat litar skematik? Kenapa kita nak lakar dulu sebelum kita buat litar skematik? Kita kena tahu step by step itu adalah sebagai satu gambaran awal sesuatu projek. So, apakah tujuan lakaran kita buat tu? Untuk kita pastikan setiap kuantiti dan kedudukan adalah betul bagi komponen yang diperlukan. So, lakaran ada dua jenis iaitu secara lakaran litar elektrik. Kita menggunakan komponen yang sebenar lah tapi dalam bentuk lakaran. Dan juga yang kedua adalah lakaran litar skematik yang mana kita menggunakan simbol. So, daripada lakaran lah kita dapat kenal pasti berapa lampu kita nak pakai, berapa bateri kita nak pakai, berapa switch kita nak pakai, macam mana sambungan litar positif negatif dia. Itu adalah tujuan sebab kita nak pastikan kuantiti dan kedudukan adalah betul sebelum kita pasang. Okey, ingat dalam lakaran untuk elektrik kita ada dua jenis iaitu lakaran litar skematik yang mana menggunakan simbol dengan yang satu lagi adalah lakaran litar elektrik yang mana kita lukis tetapi menggunakan gambaran komponen yang sebenar. Okey. Okey, sebelum kita nak pergi kepada lakaran litar elektrik tu, kita kena kenal dahulu simbol dan nama komponen serta gambar dia. Cikgu rasa awak dah belajar sebelum ni dekat sekolah rendah tapi kita ulang semula sebagai flashback. So, lakaran kita nak kenal yang kita akan kenal 4 dulu komponen yang penting lah yang kita akan pakai dekat bengkel nanti lepas naik sekolah ni. So first kita akan kenal pasti iaitu sel kering ataupun komponen bateri. Kita panggil sel kering ataupun bateri. Ini adalah gambar bateri, ini adalah simbol. Satu panjang, satu pendek, ada satu positif, satu kaki negatif. Yang mana fungsi dia adalah untuk membekalkan tenaga elektrik pada litar. Kalau tak ada bateri, tak bolehlah kipas tu hidup, tak bolehlah lampu hidup. So bateri ni sangat penting sebab dia yang akan bagi tenaga. Yang kedua adalah mentol. Mentol, kita tahu mentol gambar dia macam ni. Tapi simbol dia macam mana? Simbol dia adalah bentuk bulat gegelung dua, ada bulat besar dekat luar. Ini adalah simbol contoh dekat tepi ni. Okay. So dia ni akan menghasilkan tenaga cahaya bila elektrik lalu. So bila adalah elektrik, mentol akan bernyala. Yang ketiga kita ada switch. Switch kita ada switch tu kita ada dua jenis iaitu switch tekan tutup dan switch tekan buka. Yang mana dia ni akan lengkapkan atau dia ni akan sambungkan atau putuskan litar tu. Okey. Kemudian yang keempat kenalah ada wire. Wire simbol dia biasalah deret panjang macam tu je. So kalau ada wire ni dia akan membenarkan tenaga elektrik mengalir melalui litar tersebut. So ini adalah contoh lakaran litar sebenar. Kita ada bateri, kita ada switch dan kita ada mentol. Bateri kita pasang satu kaki positif di atas, kaki negatif di bawah. Kita ada switch, tekan tutup. Dan juga kita ada mentol. Ini adalah lakaran litar yang sebenar. Dan ini pula adalah lakaran litar skematik yang menggunakan simbol. So bateri simbol dia satu kaki panjang, satu kaki pendek tadi. Switch ini adalah simbol switch dan ini adalah simbol bagi mentol.
Okey. Ya. Kemudian kita akan pergi kepada 3 jenis litar. Sebelum kita nak belajar lakaran ni, kita kena kenal pasti dulu 3 jenis litar. Iaitu kita ada litar siri, litar selari dan litar siri selari. So, litar siri ni adalah yang mana bila mentol itu dia berada di sebelah-sebelah antara satu sama lain. Dia berada di sebelah-sebelah. Macam awak duduk sebelah kawan awak. Itu adalah litar siri. Kalau litar selari yang mana dia duduk depan-depan. Dia duduk depan-depan tu macam mana? Dia ada lebih daripada satu laluan. Maksudnya kalau dekat litar siri ni, kalau satu mentol terbakar, mentol yang lain masih hidup ke masih bernyala ke tidak? Mestilah tidak bernyala sebab dia berada arus tu jalan satu arah je. Kalau litar selari, kalau satu mentol rosak, dia ada laluan yang lain. So, dia dipanggil sebagai litar selari. Kemudian kita ada juga litar siri selari. Litar siri selari tu yang mana? Okey, litar siri selari ni selalunya dia ada lebih daripada dua mentol lah. Kita pakai 3 mentol. So, yang dekat luar ini adalah litar yang kat luar ni iaitu mentol 1, mentol 2. Dia berada di sebelah-sebelah. So, bila dia berada di sebelah-sebelah, dia adalah litar siri. Kemudian kita ada satu mentol dekat tengah-tengah ni. So, dia menggunakan laluan yang lain. Bila dia menggunakan laluan yang lain, dia adalah litar selari. So, ini adalah gabungan litar siri dan litar selari. So, hari ni kita akan go through dua ni je, litar siri dan litar selari. So, kemudian kita akan pergi first iaitu litar siri. Litar siri ni, ini adalah contoh lakaran litar yang sebenar dan ini adalah lakaran litar skematik. Okey. So dekat lakaran litar yang sebenar, kita ada Swiss, kita ada 3 mentol, mentol 1, mentol 2, mentol 3 dan juga kita ada bateri. Bateri penting. Kalau tak ada bateri, kita tak boleh hidupkan mentol. Sama juga Swiss ni adalah optional sebab kita nak tunjukkan kalau Swiss ni fungsi dia boleh hidup, dia boleh putus atau dia boleh sambungkan aliran arus yang daripada bateri kepada mentol. So kita akan tengok kepada ujian minda, apakah yang akan berlaku bila Swiss kita hidupkan. Kalau kita hidupkan Swiss, awak rasa apa yang berlaku? Bila kita hidupkan Swiss, Swiss tu akan tertutup ke bawah macam ni. So lampu akan bernyala. So semua mentol akan bernyala. So yang kedua, apakah yang akan berlaku sekiranya satu mentol itu rosak? Kalau satu mentol rosak, gangguan perjalanan dia dah menghalang laluan arus. So semua mentol yang lain juga tidak akan bernyala. So kita akan test nanti dalam bengkel lah bila kita dah back to school, kita akan terus try buat benda ni. Okay? Kemudian yang ketiga, mengapakah kecerahan nyalaan mentol tidak sama? Kenapa kecerahan mentol tidak sama? Kerana kuasa lampu berbeza. Sebab lagi besar kuasa, lagi cerah. Okey, yang ni cikgu akan tunjukkan sekejap. Okey, ini adalah satu website kita boleh test mentol tu secara live. Nanti cikgu akan bagi link dekat bawah. So, kita akan susun ikut selari. Yang mana tadi kita ada letak 3 mentol kan. Mentol 1, mentol 2 dan juga mentol 3. Kita ada Swiss dekat sini dan juga kita ada bateri. So sekarang kita akan sambungkan antara satu wire kepada ni menggunakan wire Kalau tak ada wire nampak tak boleh hidup. Okey. Sabar, jap cikgu pasang satu-satu. Kita akan tengok apa yang akan berlaku kalau kenapakah kecerahan mentol itu berbeza. Okey, so sekarang dia tak hidup. So dekat sini boleh tengok fungsi Swiss. Ini adalah Swiss. Ini adalah Swiss yang terbuka. Kalau cikgu tutup, nampak lampu akan bernyala. Tetapi dekat sini kecerahan mentol dia adalah sama. Kenapa sama? Sebab dekat sini, kalaulah cikgu letak dekat sini resistor ni adalah arus dia adalah besar. Kemudian dekat sini cikgu letak arus dia adalah kecil. Dan sini adalah arus dia yang sederhana. Mungkin dalam 25. Awak nampak kecerahan mentol dia adalah berbeza. So dekat situ macam yang tadi cikgu cakap. Sebab itu bila
dalam lita siri dia punya kecerahan mentol adalah tidak sama. Okey? So sebab itulah jawapan dia tadi dekat sini, kuasa lampu adalah berbeza. So sebab lagi besar kuasa iaitu lagi cerahlah mentol tersebut. So kita akan pergi kepada lita selari. Kalau lita selari ingat dia ada lebih daripada satu laluan. Kalau lita siri dia ada satu sahaja laluan. So dekat sini kita nampak lita yang sebenar. Kita ada 3 lampu, 3 mentol, kita ada switch dan juga kita ada bateri. Ini adalah lakaran lita yang sebenar. Ini adalah lakaran lita skematik. Okay, so apakah yang akan berlaku bila kita hidupkan switch? Switch tu dia hidup bila dia dalam keadaan baring macam ni. So bila switch tu kita tekan, lampu akan bernyala. Semua mentol akan bernyala. So yang kedua, apakah yang akan berlaku sekiranya satu mentol rosak? Kalau satu mentol rosak, mentol yang lain boleh bernyala. Okey. Dan mengapakah kecerahan nyalaan mentol tidak sama? Dia mempunyai jumlah voltan yang sama. Sebab voltan yang datang daripada bateri ni, dia sumbangkan jumlah yang sama. Kita boleh test dekat website tadi. Awak boleh test lah dekat website tadi. Cikgu akan lukis dan cikgu akan tunjuk. Okay, baiklah. Ini adalah mentol yang disusun secara selari. So, kalau kita hidupkan switch, lampu semua akan bernyala, nampak? Tapi apa yang akan berlaku kalau satu mentol ni rosak? Contoh cikgu buang mentol ni. So, mentol yang lain masih tetap bernyala sebab dia ada laluan yang berbeza. Okey? Awak boleh test lah. Awak boleh buat ni nanti dekat website ni. Dia percuma sahaja. Okay? Okay. Next, kita akan sambung kepada satu latihan yang mana kita akan buat latihan ni. Ini adalah lita apa? Bila lita ni duduk sebelah-sebelah, dia adalah lita apa? Ingat balik. Tadi kita dah belajar. Ini adalah lita siri. Nampak dia duduk sebelah-sebelah. Okay. Kalau duduk satu banyak jalan tadi, dia adalah lita selari. So, dia duduk sebelah-sebelah, dia adalah lita siri. So, ini adalah lakaran lita sebenar. Macam mana kita nak lakar lita skematik? Kita lakar lita skematik, kita buat menggunakan simbol mentol 1, mentol 2, mentol 3, mentol 4. Kita ada bateri dan kita ada juga switch. Dekat sini, switch micro. So, kemudian lepas kita buat lakaran, dia mesti akan suruh kita kira. Dekat sini dia telah bagi kita jumlah voltan dan juga jumlah arus. Dia suruh kita cari rintangan. Ingat lagi formula hukum Ohm ni iaitu VIR. Dia suruh kita cari rintangan. Rintangan adalah huruf R. So, bila kita nak cari huruf R, kita tutup tangan kita dekat R ni, dia akan jadi V dengan I. Bila atas dan bawah, dia adalah bahagi. So, R sama dengan V bahagi dengan I. V adalah voltan, I adalah arus. Voltan dalam gambar dia bagi adalah 3. 3 volt bahagi dengan arus. Arus adalah 0.0833A. Dia jadilah jumlah untuk rintangan adalah 36 ohm. Okey, ini adalah simbol ohm. Okey. So, sekarang kita akan pergi kepada switch. Switch yang kita akan pakai bila kita buat lakaran ataupun kita gunakan lita yang sebenar nanti, selalunya kita akan guna switch micro. Switch micro ini dia ada dua fungsi. Dia boleh secara switch tekan tutup dan juga switch tekan buka, tetapi bergantung kepada sambungan wire pada tamatan. Tamatan tu apa cikgu? Tamatan ni yang dekat bawah ni. Dekat switch ni kita ada 3 kaki. Okey, ini adalah gambar yang betul dia. Ini adalah gambar secara lakaran. Yang atas ni kita panggil sebagai tuil penolak. Dekat sini kita ada penolak dia dan dekat bahagian dalam ni ada spring. Okey, dan dia ada 3 kaki iaitu COM, iaitu 3 kaki ni kita panggil 3 terminal. Dekat sini awak boleh nampak kita ada COM. COM ni adalah common. NO ni adalah normally open dengan NC ni adalah normally close. So, bila switch tekan buka dan switch tekan tutup, dia bergantung kepada pemasangan kita pada 3 kaki ni. Kemudian, kalau switch tekan buka, kita akan pasang dia dekat kaki yang pertama dengan kaki yang ketiga iaitu common dengan juga yang ketiga adalah normally
close. Normally close. Normally close ni dia kalau kita tekan pun dia terbuka. Dia tak ada apa-apa arus yang akan lalu lah. So dekat situ adalah switch tekan buka. Kalau switch tekan tutup, kita akan pasang di dekat nombor 1 dan juga nombor 2. Terminal 1 iaitu COM dengan terminal 2 adalah normally open. Normally open. So bila kita tekan, dia ada arus yang akan lalu. Okey. Contohnya macam dekat sinilah. Ini adalah macam mana switch micro berfungsi. Bergantung kepada situasi. Okey, dalam buku teks dia bagi tahu apa yang akan berlaku bila pintu almari tu tutup. Dia akan menyebabkan switch micro ditekan, litar elektrik terbuka, bekalan arus elektrik terputus, mentol padam. Kenapa mentol padam walaupun switch micro itu telah ditekan? Sebab dekat pemasangan kaki dia dekat nombor 3. Nombor 3 tadi adalah normally apa? Nombor 3 tadi adalah normally close. Close. So kalau ditekan pun dia tetap tidak ada apa-apa arus yang lalu. Kalau dekat pintu almari yang dibuka, bila switch micro dilepaskan atau dia tekan, switch micro ni dilepaskan, litar elektrik akan tertutup, bekalan arus akan bersambung dan mentol akan bernyala. Kenapa kat sini dia bernyala pula? Dia bergantung kepada pemasangan dekat switch micro ini. Dia ada pasang dekat kaki nombor 2, iaitu nombor 2 tadi adalah normally open. Normally open. So dekat situ kita kena tengok betul-betul lah sebelum kita pasang, bila kita solder ke, nanti kat kaki tu kita kena test dahulu. Yang mana satu yang akan hidup. Okay? Next, kita akan pergi kepada 2.3.5 iaitu menganalisis elemen sistem elektrik dan gadget yang kita hasilkan. So, sebelum ni kita dah belajar lakaran. So, sekarang kita akan pergi analisis. Kita nak analisis. Analisis ini kita nak pastikan setiap elemen yang ada dalam litar itu adalah cukup dan dia mematuhi nilai-nilai yang kita perlukan. Dalam menganalisis ni, kita akan analisis elemen yang telah kita belajar sebelum ni. Kita ada 4 jenis elemen, iaitu kita ada sumber, kita ada medium, kita ada beban dan juga kita ada kawalan. Okey, kita akan tengok contoh gambar litar ni. Ini adalah gambaran litar sebenar. Okey, kita ada 4 mentol, kita ada switch, kita ada wayar, kita ada bateri. First, kita tengok kepada bateri dahulu. Agak-agak bateri ni apa? Bateri ni adalah sumber. Bateri ni adalah sumber. Dia adalah pembekal kuasa yang akan kita sampaikan kepada litar. Yang kedua, kita akan tengok wayar. Wayar ini adalah medium. Medium. Kenapa wayar adalah medium? Wayar inilah yang akan menjadi laluan arus dalam sesuatu litar. Dia ni, ingat lagi kita ada 2 jenis wayar. Wayar yang medium yang berwayar dan juga medium tanpa wayar. Okey. Yang ketiga kita akan tengok mentol. Mentol ni adalah kesan. Kesan yang berlaku. So, bila kita ada bateri, kita ada sumber, kita ada medium, kita pasang kat mentol, agak-agak mentol bernyala tak? Mentol bernyala. Bila mentol bernyala, dia adalah elemen beban. Beban ni adalah sesuatu yang mengeluarkan kesan. Contohnya, kalau kita hidupkan kipas. Kipas berpusing, dia mengeluarkan angin. Itu adalah kesan. Beban adalah kesan. Contoh yang lain macam mikrofon. Cikgu dah pasang semua on switch. Mikrofon keluarkan apa? Keluarkan suara, keluarkan bunyi. Itu adalah elemen beban. Kemudian kita akan tengok kepada yang keempat adalah ini switch. Switch ni kita boleh tekan, kita boleh tutup. Bila boleh tekan, boleh tutup adalah kawalan. Siapa yang kawal? Awak. Bukan kucing awak. Bukan. Melainkan awak ambil kaki dia, awak tekan switch tu. Okay. Kawalan ni kita kawal. Kita boleh on, kita boleh off. Yang mana dia ni yang akan benarkan arus tu lalu ataupun tidak. Okay. So, kita dah kenal pasti elemen yang ada berdasarkan gambar. Kita akan masukkan dia dalam bentuk jadual. So dekat sumber ini, apakah bahan-bahan elemen yang ada? Itu adalah bateri. Kalau medium tadi ini adalah wayar, beban adalah mentol dan kawalan adalah switch. Okey, nyatakan dia, analisiskan dia mengikut elemen.
Okay. So, apa kepentingan elemen tadi? Nampak? Dia nak kita kenal pasti cukup ke tidak. So, dekat sini kita nak buat Lita ni kita akan kenal pasti cukup ke bateri dia. Berapa bateri dia kita nak pakai. Mentol ada berapa. Wire dia berapa panjang. Swiss tu nak berapa. So dekat sini kita akan buat jadual analisis berdasarkan lakaran yang telah kita buat. Dekat sini kita menggunakan bateri. Bateri ada berapa? Ada 2. Contoh dekat situ anggaran nilai parameter dia adalah 3. So kemudian beban. Beban adalah mentol. Mentol ada berapa kita pakai? Kita pakai 4. Kemudian medium. Medium adalah wayar. Wayar ini adalah mengikut saiz dan kelebaran yang kita mahu. Kita tak boleh agak-agak, cikgu, saya nak wire tu maybe dalam 10 cm. Nanti tak cukup macam mana? Kita tak boleh letak nilai parameter dia. Kita kena ikut kepada saiz yang barang yang kita nak buat. Okey? Yang keempat adalah kawalan, iaitu Swiss. Swiss kita pakai dekat sini hanya 1. Kita tak pakai 2 Swiss. Leceh, pakai 1 je. On off kita ada 1 sahaja. So sambungan tu kena betul lah. Positif pergi mentol mana. Mentol 1 ke mentol berapa. Sambungan dari mana. Okay. Kita dah analisiskan dalam bentuk jadual. Awak boleh rujuk ni buku dalam buku teks muka surat 71. Okay, so sekarang kita akan uji sikit minda kita. Kita akan lakarkan satu lita elektrik, lita skematik bagi gadget lampu belajar yang menggunakan sel kering. Okey, ini adalah contoh lampu belajar. Kita mesti ada apa? Dalam lampu belajar, kita nak lampu. Lampu mesti ada mentol. Berapa mentol dipakai? 1. Kemudian kita pakai apa? Pakai tak bateri? Mestilah pakai bateri. Dan kita pakai tak Swiss? Kita pakailah Swiss untuk on ataupun off dia. Dan juga kita ada wayar. So, kita lakarkan lakaran lita elektrik itu. Ini adalah lakaran lita secara bergambar. 1 mentol, kita ada 1 bateri dan juga kita ada Swiss. So, ini adalah lakaran lita skematik. Kita ada simbol bateri, simbol mentol dan juga simbol Swiss. Okey, itu sahaja. Untuk hari ini kita dah rumuskan, kita dah belajar 2 subtopik, iaitu kita nak hasilkan lakaran dan kita akan analisis elemen berdasarkan lakaran kita buat. Kita dah kenal pasti lakaran secara lita siri dan lita selari dalam bentuk lakaran lita bergambar elektrik dan juga lita skematik. Ingat, lita gambar tu dia adalah gambaran komponen yang sebenar. Lita skematik adalah yang menggunakan simbol. Kemudian kita akan analisis dia secara menggunakan elemen yang telah kita belajar dan kita kelaskan dia dalam bentuk jadual. Okey, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Bye.